Didik TV KPM. Baiklah, segmen kali ini Irfan, saya nak buat sedikit perkongsian kepada murid-murid di rumah, murid-murid di dalam Google Meet ataupun rakan guru di luar sana, yang mana saya nak kongsikan 3 jenis teknik bacaan yang dapat memudahkan murid-murid atau guru-guru untuk menguasai aspek seni bahasa. Biasanya maklumlah Irfan, aspek seni bahasa ni orang kadang-kadang tak nak belajar sebab terlalu panjang teksnya. Jadi dengan teknik bacaan yang betul, saya yakin murid-murid di rumah ataupun dalam Google Meet akan lebih suka untuk mempelajari aspek-aspek seni bahasa ini yang ada dalam novel ataupun teks Komsas tersebut. Jadi saya kongsikan 3 teknik, iaitu teknik yang pertama, kita boleh lihat kita ada teknik react pada hari ini, iaitu yang pertama R, read baca, E, encode terjemahkan idea, A, note catat berdasarkan pentafsiran, dan P, ponder fikirkan. Yang mana murid-murid perlu membaca, terjemahkan idea, catatkan maklumat yang diperlukan dan fikirkan lanjutan kepada perkara apa yang diperlukan dalam teks tersebut. Seterusnya kita ada teknik bacaan SQ4R Irfan, yang mana teknik ini bermula daripada proses meninjau dan menyoal. Seperti apa tema yang nak disampaikan, apa persoalannya, dan seterusnya melalui fasa 4R Irfan. Baik. Apa 4R itu? 4R yang pertama, reading membaca, kemudian mencatat, kemudian menyatakan kembali apa yang dicatat, dan yang terakhir membuat refleksi. Apakah refleksi yang dapat diperolehi melalui bacaan tersebut. Dan sebenarnya Irfan, kalau kita lihat Irfan, dalam teknik react dan juga SQ4R ini sesuai digunakan untuk bacaan novel dan juga prosa Melayu. Irfan, harap murid-murid di rumah dan dalam Google Meet juga dapat menggunakan teknik ini kerana dia akan memudahkan. Jangan baca terlalu panjang, ringkaskan mengikut bahagian tertentu dan kaji apa yang perlu mereka fahami. Dan tidak dilupakan, kita ada lagi satu teknik, iaitu teknik bacaan acid. Apa yang dimaksudkan dengan acid? Yang pertama, A, agree, bersetuju. C, confusing, iaitu mengelirukan. I, interesting, iaitu menarik perhatian. Dan D, disagree, iaitu tidak bersetuju. Di mana hendak kita menggunakan teknik bacaan acid ini Irfan, atau murid-murid di rumah dan dalam Google Meet? Sebenarnya teknik bacaan acid ini sesuai digunakan untuk teks-teks berbentuk puisi seperti sajak, syair, pantun, seloka dan juga gurindam. Kerana di dalam bait-bait puisi tersebut, murid dapat menentukan apa perkara yang mereka bersetuju, perkara yang mereka keliru, kemudian bahasa-bahasa yang indah menarik perhatian mereka, dan akhirnya di dalam sajak atau pantun atau syair tersebut mesti ada perkara yang tidak disetujui oleh murid-murid ataupun guru-guru juga ataupun rakan-rakan yang lain. Jadi mereka boleh gunakan teknik ini. Dan saya rasa dengan penggunaan ketiga-tiga teknik ini Irfan, murid-murid pasti dapat menguasai aspek seni bahasa dan menimbulkan minat mereka untuk mempelajari sastra Melayu Irfan. Baik. Dan sebagai kerja rumah tambahan, kita ada projek pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL. Saya nak murid-murid dalam Google Meet ataupun di rumah dengan berpandukan cerpen Banjir di Mata Emak, saya minta sediakan papan cerita yang bertepatan dengan isu cerpen tersebut. Bagaimana format papan cerita tersebut? Adalah seperti ini. Jika kita lihat, kita tahu papan cerita atau bahasa Inggerisnya storyboard. Tapi kita gunakan bahasa Melayu lah, papan cerita. Jadi ini adalah contoh yang telah cikgu sediakan dan cikgu mohon Abang Irfan sendiri untuk angkatkan papan cerita yang kita nak kongsikan hari ini. Baik, Irfan akan dulu. Okey, inilah dia papan ceritanya. Ya. Jadi saya rasa murid-murid di rumah dan juga murid-murid dalam Google Meet ni Irfan mesti ada kemahiran untuk melukis dengan baik Irfan. Setuju? Jadi lukislah karikatur yang awak suka, kartun yang awak suka, bentuknya macam mana, terjemahkan apa yang awak pelajari daripada cerpen tersebut. Didik TV KPM.